yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-9 daripada bulan Rabiul Awal 1443 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik, pagi ni insya-Allah saya sebenarnya semalam tak melihat kepada poster yang diberikan, sebab kalau ikut poster yang diberikan itu sepatutnya semalam kita berbicara berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semalam pun tak sempat nak tengok. Kemudian kitab pula silap bawa, jadi semalam kita baca kitab, dan habis kuliah semalam baru saya dimaklumkan balik tengok. Jadi pagi ni insya-Allah kita ubah tajuk sikit. Pagi ni kita tak baca kitab. Pagi ni saya akan kongsi dengan ayah-ayah ibu sekalian satu tajuk yang senang sahaja, simple sahaja. Pagi ni kita nak bicara sikit berkaitan dengan isu Maulid, isu sambutan Maulid. Kita tak mau bicara tentang apa nama, orang tu kata bid'ah, orang ni kata tak bid'ah, orang ni buat, orang ni tak buat. Kita tak mau bicara tajuk tu. Kita nak bicara sikit tentang sejarah Maulid sikit. Kemudian kita nak tengok ulama-ulama dulu kata apa. Yang tu ya. Bila ada ulama yang membenarkan, ada ulama yang membenarkan, dia kata boleh, buat ni bagus, buat ni dapat pahala, buat ni insya-Allah Allah Taala kasih. Ada ulama kata macam tu, dan ada ulama yang kata siapa buat benda ni berdosa, siapa buat benda ni mungkar, siapa buat benda ni bid'ah, siapa buat benda ni tak masuk syurga dan sebagainya. Jadi isu ni dipanggil isu yang ada khilaf, ada percanggahan pendapat. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Bila ada boleh dengan tak boleh macam ni, kita boleh pilih nak ikut yang mana. Boleh faham tak? Kita boleh pilih nak ikut yang mana. Nak ikut yang kata boleh pun boleh, nak ikut yang kata yang tak boleh pun boleh, nak ikut mana pun boleh. Kita yang pegang kata boleh, kita tak menyalahkan pada yang tak boleh. Kita tak kata tak boleh ni sesat apa dah. Kamu tak mau ikut, kamu tak mau buat, ikut suka kamu lah. Yang kata tak boleh pula, tak boleh nak salahkan kita, tak boleh nak kata depa ni pandai-pandai buat syirik lah apa, pun tak boleh juga. Sebab benda ni benda khilaf, ada percanggahan pendapat. Boleh kan? InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini, mudah-mudahanlah kita dapat clear sikit. Kalau boleh ada pen, boleh catik sikit. Yang mana boleh catik lah. Tajuk kita simple ya hari ini, berkaitan dengan isu Maulid. Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sebut Maulid ni sambutan kelahiran, no? Baik. Saya petik daripada sebuah kitab, jadi saya akan baca daripada kitab ni lah, lepas tu kita bincang pada kitab ni lah. Boleh dengar sama-sama nah. Baik. Upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dilakukan orang sejak 300 tahun sesudah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya upacara Maulid ni bila start, Ustaz? Dia start bila? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak baginda buat sambutan Maulid? Ada tak baginda ni sambut Maulid, sambut hari, kalau bahasa kita panggil hari apa, hari lahir. Baginda ada sambut dah hari lahir? Kita jawab, ya, baginda sambut. Baginda sambut hari lahir berdasarkan dalil su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil itsnain. Baginda ditanya tentang puasa yang baginda buat pada hari Isnin. Kenapa Nabi puasa hari Isnin? Baginda menyatakan fihi wulidtu. Hari Isnin ni aku dilahirkan. Rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin, salah satu daripada hikmah dia kerana hari tersebut baginda lahir. Rupanya baginda sambut birthday ni tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu sambut.
Tapi cara sambut puasa. Cara Nabi sambut tu puasa. Boleh? Selesai. Bila mai zaman para sahabat ada dah ustaz duk berhimpun ramai-ramai duk buat sambutan maulid apa ni? Tak ada. Tak ada. Pasal apa orang tanya pasal apa tak ada ustaz? Kerana kehidupan sahabat ini sentiasa dengan baginda, kenangan Nabi SAW ni ada dengan sahabat. Baginda hidup, bahasa mudah kita sebut sahabat ni pi kat mana pun apa benda pun dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tu dalam jiwa mereka cukup kuat. Zaman tabi'in mereka boleh tengok para sahabat. Zaman tabi'in mereka boleh tengok para sahabat, boleh tengok para tabi'in. Boleh, maknanya akhlak baginda, apa yang ada pada baginda boleh tengok dekat sahabat. Apa yang ada pada baginda boleh dilihat pada para tabi'in. Image tu nampak. Bila Islam ni kuih besar, negara ni orang masuk Islam, orang Parsi masuk Islam, orang Rom masuk Islam. Bila negara-negara Islam ni makin luas, orang yang bukan Arab pun mula masuk Islam. Bila puak-puak ni mula masuk Islam ni lah, orang mula kurang kenal dengan Nabi SAW. Biasa benda tu. Bila dah sampai 300 hijrah, 400 hijrah ni, orang kurang kenal dengan Nabi SAW. Awal tu orang bakal kenal sebab duduk dekat dengan Nabi. Para sahabat dekat dengan Nabi SAW. Para tabi'in dekat dengan para sahabat. Jadi mereka ingat dengan Nabi SAW tu kuat. Tapi bila negara-negara ni kui buka jauh, orang bukan Arab pun masuk Islam, orang Rom Parsi masuk Islam, mereka tak berapa kenal dengan baginda SAW. Kenal itu kenal, tapi secara umumnya tak kuat macam orang-orang awal. Ingatan mereka, kepahaman mereka, kenal mereka tu tak kuat macam orang-orang yang mula-mula hidup 300 hijrah yang pertama. Jadi bila suasana ni muncul, nampak gaya karut gak, tambah kita lah lagi sakal lah. Pasal nak kita lah cuba tahan budak-budak, try tanya anak Nabi SAW nama apa. Silap-silap ada setengah tak boleh jawab. Tanya Datuk Nabi SAW nama apa. Silap-silap dia boleh jawab Abu Talib. Pasal apa Ustaz? Pasal orang tak ambil kisah. Faham ke saya duk cerita? Boleh faham tu no? Baik. Bila suasana tu mula timbul dalam masyarakat Islam masa tu, lebih kurang 300 hijrah, 400 hijrah lepas kewafatan Nabi SAW ni, ada seorang manusia yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ilham, bagi kat dia, kita panggil cetusan lah, dia sebagai pencetus untuk melakukan perbuatan ataupun amalan maulid ni. Tengok nah, daripada kalangan pembesar-pembesar negara yang mula-mula memperingatinya, yang mula-mula buat amalan memperingatkan sambutan maulid ni, tercatat nama Malik Muzaffar. Malik ni gelaran pemerintah. Malik ni kalau kita macam sultan, dia disebut Malik. Malik Muzaffar Abu Sa'id Al-Khudhuri. Tulis dalam buku, tulis Malik Muzaffar Abu Sa'id, cukup. Namanya Malik, maksudnya raja. Muzaffar, Raja Muzaffar Abu Sa'id. Rupanya inilah antara tokoh yang mula-mula melakukan amalan maulid. Siapa dia Malik Muzaffar Abu Sa'id ni? Buat kurungan kat tepi tu, tulis itu bapa mertua Salahuddin Al-Ayyubi. Kita duk dengar lama dah nama tu kan, Salahuddin Ayyubi, Salahuddin Ayyubi. Rupanya yang buat sambutan maulid ni pak mertua dia dulu. Pak mertua dia start buat sambutan maulid. Orang yang membuka Masjidil Aqsa, orang yang terlibat dalam pembukaan Palestin, pembebasan Palestin, Salahuddin Al-Ayyubi, yang kita dengar orang-orang musuh-musuh Islam apa semua benci sangat dengan beliau, yang mana tokoh orang-orang Islam ni sangat menyanjungi. Sebut nama Salahuddin Ayyubi, orang nampak dah ni tokoh perang yang sangat hebat. Rupanya yang buat sambutan maulid ni bapa mertuanya. Boleh faham tu? Selesai. Malik Muzaffar ni dia jadi pemerintah di mana Ustaz? Dia jadi raja ni di mana? Boleh tulis dekat buku tu, memerintah Irbil, I-R-B-I-L, Irbil. Irbil ni di mana? Di Iraq. Maknanya Malik Muzaffar ni dia jadi seumpama macam gubernur di Iraq, dan dialah orang yang mula dia create amalan maulid ini supaya masyarakat di Irbil, di kawasan dia, di negeri dia tu kenal dengan Nabi SAW. Ni sunnah, ni satu perkara baru yang dia buat, yang beliau buat untuk memberikan ruang
masyarakat kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh kono? Siapa yang cerita benda ni ustaz? Siapa yang cerita Malik Muzaffar ni apa semua dia yang buat, dia yang start, dia penguasa Ibil, dia yang mula buat maulid ni, siapa yang cerita? Yang ni disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi ni ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi. Baik, selesai. Itu satu. Boleh dapat noh. Jadi siapa yang mula buat tu kita dengar dah. Sagi banyak ni ada cerita dia buat apa yang dia buat dalam maulid tu apa semua kita bincang. Baik. Menurut keterangan Al-Imam Ibnu Jauzi, ni pandangan ulama yang kedua. Ni pun ulama besar juga. Ni bukan Ibnul Qayyim Al-Jauzi nah. Sagi orang kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi pula. Ibnul Qayyim Al-Jauzi tu anak murid Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Jauzi ni ulama lain, awal daripada tu lagi. Ni pun ulama besar juga. Al-Imam Ibnu Jauzi ni ulama besar. Menurut keterangan Al-Imam Ibnu Jauzi, pada upacara ini, maksud dia waktu Malik Muzaffar tu buat sambutan maulid ni, dia duk berhimpun ramai-ramai ni, dia buat apa? Pujangga ataupun penyair terkenal Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Dihyah. Imam Ibnu Jauzi cerita masa Malik Muzaffar duk buat sambutan maulid ni, dia panggil satu orang ulama besar namanya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Dihyah menyusun satu naskah ataupun menyusun satu syair yang dinamakan sebagai At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. At-Tanwir maksud dia satu cahaya, satu sinaran pada menceritakan sambutan maulid, sambutan kelahiran seorang manusia yang bawa berita gembira, yang bawa berita ancaman. Maksud dia tu tajuk syair At-Tanwir fi Maulidil Bashir wan Nazir. Dia karang satu syair cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tulis syair ni? Seorang ulama besar nama Ibnu Dihyah. Dia karang syair tu. Baik. Bila dia karang, yang isinya memuatkan riwayat singkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair tu, dalam cerita tu, dalam syair tu lah. Dalam syair tu dia cerita tentang Nabi SAW ya. Al-Imam Ibnu Dihyah bila dia karang syair tersebut, Malik Muzaffar, pemerintah raja tadi tu, memberikan kepadanya ganjaran sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar, 1000 kali dengan lau berapa? 1 dinar berapa? 700 habis kurang tu. Kalau 1 dinar 700. 1000 dinar 700,000. Ulama besar tu karang syair cerita tentang Nabi SAW, sebut kepada masyarakat, duk cerita kepada masyarakat, pemerintah bayar RM7,000, RM700,000 kalau convert pada duit kita hari ni. Nampak? Sebab apa Ustaz? Ni yang kita sebut, kata ni orang terdahulu mula buat. Dia karang, pemerintah bagi. Baik. Malik Muzaffar terkenal sebagai seorang yang gagah perkasa, pintar, bijaksana, jenis orang bijak. Malik Muzaffar ni seorang yang bijak, lama memegang pemerintahan. Ketika beliau wafat, ketika Malik Muzaffar ni meninggal dunia, dia sedang dalam pertarungan mengepung pasukan Eropah pada tahun 630 Hijrah. Maknanya Malik Muzaffar ni bukan setakat orang yang buat sambutan maulid, tapi dia juga orang yang terlibat dalam perjuangan. Ini yang kita duk sebut. Lepas tu ayah-ayah yang ada di sini, kita jangan pisahkan perkara ini. Ada setengah orang terlibat dalam perjuangan, dia kira Ustaz, kita nak kena turun Ustaz, berdakwah dan sebagainya. Betul. Tapi bila sebut bab maulid, dia tak mahu. Tak ada. Ada setengah manusia, dia bicara tentang sambutan maulid. Bagus, kita setuju. Cerita tentang maulid, cerita tentang baginda SAW. Tapi bila ajak dia turun, terlibat dalam perjuangan, dia tak mahu pula. Tak boleh. Jadi kita hari ni tiru macam mana akhlak Malik Muzaffar Abu Sa'id dalam apa kita panggil, dalam isu memperingati baginda SAW, macam ni dia terkehadapan. Dalam isu berjuang nak menegakkan Islam, nak berdakwah, nak bagi orang yang faham Islam, nak bagi orang kafir dekat dengan Islam, nak bagi orang-orang yang jauh dengan Islam balik amal ke ajaran Islam, dia pun terkehadapan. Kemarin saya mengajak di Kulim, satu tajuk yang simple lah kita nak sebut berkaitan, saya sebut bahasa kampung kita macam ni lah. Rupanya kita hidup di dunia ni, rupanya kita jangan sekadar bahasa kampung kita ni, jangan duk fikir diri sendiri, jangan duk fikir keluarga kita saja ya. Rupanya kita hidup di dunia ni kena mula dah belajar fikir pasal orang ramai.
Hidup kena fikir orang. Hidup kena ambil peduli dengan orang ramai. Hidup kena ambil peduli sama apa yang berlaku keliling kita. Jangan duk kira kita dengan keluarga kita ya. Nak makan apa, nak berjalan mana, kan? Janji keluarga kita elok, keluarga kita sihat, orang nak jadi apa ikut suka, orang nak melingkut ikut suka. Itu tak boleh. Ayah-ayah duk di apa? Duk di Sungai Tiram. Saya rasa ada apa banyak ni di Sungai Tiram ni. Anak-anak yang mula menjadi apa, anak yatim piatu, apa kita panggil segera ni. Anak yatim piatu segera. Mak kena Covid meninggal, ayah kena Covid meninggal. Dah kali tinggal depa ya. Soalannya kita buat apa? Ada hak teruk ni, tapi dia pun tak tahu dalam kampung dia ada orang macam tu. Pasal apa? Saya tak peduli langsung. Dia kira dia. Ada. Belah saya awak ada. Tambah satu belah di Pematang Poh 6 orang. Ayah meninggal bulan 8, mak meninggal bulan 9, dua-dua Covid. Anak paling besar 13, anak paling kecil 3 tahun ke 2 tahun. 6 orang. Kita buka saja fasa ataupun kita je buka je PKP tu, rentas neri bila boleh buka, dan kepala kita duk fikir nak pergi jalan mana ya. Padahal berapa banyak manusia yang sedang berada dalam keadaan yang cukup-cukup tidak bernasib baik. Ada peduli tak? Tak peduli apa saya. Tak boleh tu. Kena ambil peduli semua tentang orang. Ni tambah hari ni hari Sabtu, jalan jam telah sebab saya dah. Ni hari ni kedai-kedai market pun penuh. Pakat nak buat kenduri lah, pakat nak makan lah, makan family lah, apa semua ni. Habis tu depa kena ada orang fikir-fikir kan, jangan kira kita kan. Faham ke saya duk cerita? Ni rupanya kena ambil peduli tentang orang. Ni Al-Imam Malik Muzaffar Abu Sa'id, pemerintah Irbil daripada Iraq ni, dalam sambutan Maulid beliau terkehadapan dalam usaha nak menyebarkan Islam, nak berjuang, nak bagi Islam tu tegak di negara-negara yang lain, nak bagi Islam sampai ke negara-negara lain. Beliau juga memainkan peranan. Yang ni kita ambil dua-dua ni. Boleh noh? Selesai. Nak cerita yang tu ya. Nak cerita peranan Malik Muzaffar Abu Sa'id dan juga Al-Imam Ibn Dihyah yang diberikan upah yang sangat besar. Lebih jauh lagi, kalau kita bicara detail lagi, yang ni dengar apa yang dibuat lebih jauh lagi dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ini juga satu kitab fiqh dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nampak? Bukannya bahasa kampung kita ni, upacara Maulid ni ulama-ulama dulu bahas lama dah. Orang lah ya duk hingat-hingat ni. Kan? Orang tak kasar bahasa orang lah tak apa cerdik duk bising apa bidah. Ulama dulu bincang lama dah, lagi kitab-kitab dulu berlambak duk dah. Dengar Lebih jauh lagi dalam kitab I'anatul Talibin, sebut bila mungkin ada yang nak ambil manfaat kan daripada nama-nama kitab, nama para ulama ni, yang disusun oleh Sayyid Bakri, mengatakan bahawa Al-Imam Ibn Jauzi dalam Mir'atuz Zaman menceritakan, Imam Ibn Jauzi dalam kitab I'anatul Talibin ada sebut, Imam Ibn Jauzi ni ulama sebelum tu, ada satu ulama sebelum ni menceritakan tentang peringatan Maulid yang diadakan oleh Malik Muzaffar Abu Sa'id Al-Khuduri ni. Ada satu riwayat sebut Malik Muzaffar ni buat apa time Maulid tu dia buat apa? Dengar elok Antara yang disebutkan, dinyatakan pada upacara tu, maksudnya pada hari sambutan Maulid tu, dia menyembelih ataupun dia memerintahkan pembantu dia, petugas dia menyembelih 5,000 ekor kambing. Sembelih kambing buat kenduri. Macam apa? Sambutan Maulid buat kenduri bagi orang seronok. 5,000 ekor kambing. 5,000 tu Ustaz memang 5,000 sungguh ke Ustaz? Memang kambing tu 5,000 ekor sungguh kan? Tak. 5,000 ni dia kaedah dia al-adad laisa bitahdid. Nombor ni dia bukan spesifik tepat 5,000 tu, bukan. Tapi dia takrib, dekat-dekat. Maksudnya dia sembelih lebih kurang 5,000 ekor kambing. Kita sambutan Maulid kita bagi apa? 10,000, lebih kurang 10,000 ekor ayam.
Sembelih buat kenduri. 100,000 roti bermentega. Kan orang Arab banyak makan roti kan. Sapu roti dengan mentega tu, bagi. Jumpa siapa bagi. Dan hampir 30,000, lebih kurang 30,000 piring kuih muih. Barang makanan manis. Buah dalam piring pakat bagi. Ni orang yang mula buat kenduri. Tu yang saya sebut kat ayah sebelum ni. Kalau siapa perasan, 2 kali saya ulang tu. Kalau ada tempat, masjid ke, surau ke, mana-mana pejabat ke, organisasi ke, sebut nak buat sambutan maulid, kita tak tahu nak buat apa, ambil hak ni. Tarik RM50, bagi. Niat buat kenduri sambutan maulid. Nak sembelih kambing sekok pun lah 700, 800, 1000 pun ada. Tak mampu saya, tak apa, tak mampu tak apalah, buat je lah. Takat mana mampu lah. Celik kolek seorang RM10, anak ada 5 dalam rumah ni pakat balik belakang ni. Mai seorang RM10. Masjid nak buat sambutan maulid, mai seorang RM10. Kolek dapat. Dapat awal dapat 100. Ambil duit 100 tu bagi kat orang yang nak buat program tu. Niat buat kenduri. Awak yang senyap. Any question? Ada soalan? Kalau ada soalan apa? Ibu-ibu duduk jauh kan, main duduk depan sikit pun tak apa. Tak apa, duduk itu okey. Ada soalan? Kalau ada apa nak tanya, ini kita sembang-sembang kan, cerita saya maulid. Mungkin ada tutup guru lain main cerita hukum maulid macam ni, cerita tentang baginda SAW macam ni. Hari ni kita nak bahas sikit cerita bab maulid ni main-main mana. Ulama-ulama kata apa tentang maulid ni. Tu nak bagi mudah, no? Baik, kalau ada soalan tanya tengok ni. Hadir pada upacara tu, hari tu yang mai dalam majlis tu berapa orang Ustaz? Yang mai dalam majlis tu siapa dia? Hadir dalam upacara itu orang-orang kenamaan, pemimpin yang mai. Lagi siapa yang mai? Para ulama mai. Siapa lagi? Ahli tasawuf pakat mai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat pakat mai. Maksud dia orang besar ni pakat turun berimpun. Biaya keseluruhannya, maksud dia kos anggaran perbelanjaan program tu saja waktu Malik Muzaffar ni buat hampir lebih kurang 300,000 dinar. 300,000 dinar kali 7 dapat apa? 21 juta. 21 juta. Kalau terjemah lah ni 21 juta ringgit untuk satu program. Program apa ni Ustaz sampai 21 juta? Kita buat program habis 3-4 ribu Kalau besar sikit buat apa, karnival ke apa pun habis dekat 25-100 ribu Ni sampai 21 juta. Buat apa ni? Apa orang dulu? Tu tanda bukti kasih. Kita semua, bahasa ni kasar lah, kita cakap kita sayang pada Nabi SAW, tapi apa bukti dia? Selawat telah orang lain ada selawat sehari 70,000 kali, ada orang sehari selawat sampai puluh ribu kali. Kita sehari tu baru selawat kan. Idza ahabba syai'an aktsara dhikruh. Kita kalau sayang siapa-siapa, kita ni kalau sayang dekat siapa-siapa pun, mulut kita ni akan banyak sebut. Lah kita tengok, kita sebut Nabi SAW berapa kali. Tu antara bukti yang boleh kita tengok. Kita sebut Nabi SAW berapa kali? Kalau sebut anak yang banyak, bila lah bang puan nak balik bila lah bang puan nak duduk, kira abang dia duduk jauh kan, anak sulung dia duduk jauh, bila lah bang puan nak balik, kau duduk sebut nama anak yang banyak. Ada soalan? Ni kena tumpang ada peluang 2-3 hari ni. Ni baru 9 hari bulan. Elok tu. Kita buat sesuatu dalam 3 hari ni. Baik. Mulai daripada saat itu sampai sekarang, ramailah umat Islam seluruh dunia memperingati hari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sampailah orang pakat buat. Baik, boleh takat tu boleh dapat tu cerita gambaran. Baik. Tersebut dalam Al-Fatawa oleh Al-Hafiz As-Suyuti
Ni Imam Suyuti bagi pandangan. Imam Suyuti pun ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebab tu jangan takut buat dia maulid ni. Ada orang main duk menyimang pandai ke apa, buat sudah. Ulama-ulama kita bagi pengesahan lama dah, boleh buat. Al-Imam Suyuti sebut tentang bab kenuri. Boleh tak boleh maulid ni buat kenuri? Besar-besaran buat kenuri pun tak apa. Kan? Boleh tak boleh? Dengar nah. Beliau ditanya orang mengenai hukum mengadakan peringatan maulid pada bulan Rabiul Awal ini. Adakah dia terpuji buat ni kira bagus ataupun tercela ataupun benda ni maknanya maksiat? Kalau buat dosa, kalau buat ni benda mungkar. Hak mana satu? Hak bagus ke hak teruk? Adakah orang yang mengerjakan maulid ini dapat pahala ataupun tidak? Buat dapat pahala tak duk buat maulid ni? Duk masuk maulid, duk pergi program maulid, ada orang duk buat syair, baca qasidah, kita duk pergi dengar, ada pahala tak? Dengar elok nah. Al-Imam Suyuti mengatakan pada mulanya dulu ni memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang berkumpul di sebuah tempat. Dulu ni nak sambut Maulid ni orang pergi berhimpun duduk setempat. Lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, baca ayat Quran, dan juga dibacakan riwayat perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam termasuk peristiwa yang terjadi di sekitar kelahirannya. Baca ayat Quran, kemudian cerita riwayat baginda lahir macam mana apa semua. Tu yang orang dulu buat berjanji kan, berjanji cerita tentang kelahiran kan. Cuma kita orang Melayu, cara Melayu lah. Dulu orang Arab dia sebut dalam bahasa Arab lah. Kitab berjanji tu pun bahasa Arab. Kan duk cerita dengar pembacaan. Kita bila dah lama ni kita tak faham petia berjanji ni ya. Berjanji, marhaban. Macam kita tak faham. Kan? Yang kita duduk tengok orang marhaban tarik kita kemas suara tinggi. Duk cara suara ya. Cerita yang sebut kita tak tahu. Bila budaya bacaan marhaban, berjanji, burdah apa semua ni mai belah kita ni kita tak apa faham. Jadi ulama-ulama belah kita ni ubah cara sikit. Cara apa Ustaz? Tak baca dah berjanji tu, tak baca burdah tu, habis tu buat apa Ustaz? Panggil orang main ceramah. Cerita tentang Nabi SAW. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi lahir waktu pagi, waktu baginda lahir dalam keadaan jari keluar, ada riwayat kata macam ni kan, keluar dalam keadaan mentauhidkan Allah, tanda mentauhidkan Allah. Kemudian lahir dalam keadaan, bila lahir disebutkan ada yang kata sebut subhanallah, ada yang kata alhamdulillah, tak menangis seperti orang lain. Lahir dalam keadaan maqtu' surah, tali pusat putus siap dah. Tutup guru kita duk main cerita macam tu. Kan kita dah dengar tutup guru kita duk main cerita kelahiran Nabi SAW tahun gajah. Time tahun tersebut Abrahah mai serang kota Mekah, Allah Ta'ala hantar burung ababil kan. Duk dengar cerita-cerita macam tu. Tutup guru kita ubah cara. Tujuan dia apa? Nak bagi kenal dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh faham betul no? Selesai. Tapi dulu duk baca tu lah, maulid, burdah, berjanji apa semua tu lah. Sesudah itu, lepas habis bacaan duk cerita tu, dia hidangkan jamuan bagi makan. Kemudian bubar. Maksudnya habis tu baliklah, lepas makan baliklah. Apabila upacara peringatan maulid dilaksanakan seperti itu, kalau upacara maulid tu lebih kurang macam tu suasana dia, maka hal itu kata Imam Suyuti termasuk dalam bid'ah yang baik, benda baru yang baik, yang diberikan pahala orang yang mengerjakannya. Siapa buat dapat pahala. Lepas tu ayah tak tahulah kalau nak try buat dalam rumah masing-masing boleh ke? Ni nak main sambutan maulid ni, habis-habis sembahyang dengan bini apa, pusing tengok bini kan. Kan? Try lah ni, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal Nabi Muhammad tu nabi kita. Nabi beranak bila? Dia hari Isnin. Berapa bulan? 12 Rabiul Awal. Anak Nabi SAW berapa orang? 7. Anak Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah berapa orang? Bini jawab 6. Yang seorang lagi tu dia kata Maryah Qibtiyah. Okey. Anak Nabi SAW dengan Maryah Qibtiyah nama apa? Dia kata nama Ibrahim. Okey. Nabi SAW hijrah kota Madinah umur berapa? Bini jawab 53. Baginda wafat 63. Okey. Baginda wafat hari apa? Dia kata hari Isnin ke? Kemas hang tu. Dia kata mau tahu kan. Jadi ya, walaupun nampak simple, tapi tu naknya tazkirah peringat.
Kadang kita nak beralih belakang, auzubillahi minasyaitanirrajim, bini kita suruh buat kemas, rokok pun tak lepas daripada tangan. Kan? Nak buat tu nampak kemas sangat saya. Tu satu contoh lah. Peringat tak? Kan? Habis tanya tu orang terak lah, jom kita pergi makan. Nuri. Tak, contoh lah, nak buat contoh, kata rupanya boleh dihidupkan suasana seumpama tu. Baik. Boleh noh? Selesai. Ada lagi ulama besar yang lain, antaranya Al-Imam Sayyid Ahmad Sayyid Zaini Dahlan. Ni ulama besar mazhab Syafi'i di Mekah Mukarramah. Mazhab kita tak? Sebab tu kalau orang yang pegang mazhab Syafi'i duk kata maulid ni tak boleh, maulid ni tak boleh, ni ulama-ulama besar lah mazhab kita ni. Apa Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ni mufti mazhab Syafi'i terakhir di kota Mekah. Terakhir di kota Mekah. Dulu Mekah ni 4 mazhab semua ada sana. Salah satunya antaranya Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ni mufti mazhab kita yang terakhir di Mekah. Lepas dia jadi mufti, Wahabi ambil alih kota Mekah. Tak ada lah. Sampailah mana ada mufti mazhab Syafi'i di Mekah, tak ada. Lepas beliau, Wahabi ambil alih. Baik. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab dia sebut, dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah menyatakan telah terbiasa bagi masyarakat ramai. Ni dia cerita suasana yang berlaku di Mekah waktu tu. Lepas tu ayah boleh tengok lah, ada viral balik video macam mana orang Mekah dulu buat sambutan maulid. Jangan tinggal amalan ni, jangan tinggal, jangan tinggal. Ya, kan Allah Ta'ala suruh kita ingat bi ayyamillah, ingat hari-hari kebesaran Islam. Ni hari-hari kebesaran Islam ni maulid. Ya. Kita bukan apa, kita takut nanti masyarakat kita mula tinggal hari maulid ni, orang pakat lupa gitu. Lain kali tak mau fikir dah, tak mau ingat dah. Dia jadi macam hari-hari biasa. Kita tak mau. Pasal lah kalau perasan hari kebangsaan negara kita pula dah jadi biasa, pasal tak? Jadi biasa, jadi basi, orang tak rasa apa. Dulu sebelum ni 10 tahun lepas kita tengok bila mai hari kebangsaan orang pakat seronok. Tapi kalau perasan lepas ni, sebut terang-terang tak apa kot, lepas PH perintah itu 2018, 2 tahun tu kita mula rasa hari kebangsaan tu tak seronok. PH jatuh pun, naik yang baru pun kita mula rasa hari kebangsaan ni nampak basi. Sedangkan hari kebangsaan itu bagus ke ingat, Ustaz? Hari kebangsaan tu pun patut untuk kita ingat perjuangan orang-orang terdahulu membebaskan negara kita daripada penjajah. Tapi hari itu pun orang lupa lah. Dia jadi basi. Tengok biasa. Dia tak rasa apa. Kita takut sampai satu tahap duk kena torture teruk, peristiwa maulid pun jadi macam tu. Ini kita tak mahu. Faham apa bahasa saya? Tengok noh. Ada Ustaz, apa kaitan hari kebangsaan? Tak apa, hari kebangsaan boleh sambut. Kan? Hubbul watan, mencintai negara. Baik. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyatakan telah terbiasa bagi masyarakat ramai, orang awam masa tu, zaman beliau tu, berdiri tegak apabila mendengar riwayat kelahiran Nabi SAW. Bila cerita tentang baginda SAW, semua pakat bangun. Biasa, budaya tu biasa zaman tu. Berdiri tegak untuk menghormati kelahiran Nabi SAW itu sangat baik. Diri tegak cerita tentang riwayat baginda ni, berdiri sangat baik. Itu tanda kita menghormati. Dan cara-cara seperti itu telah ditiru oleh cerdik cendekiawan yang lainnya. Lepas tu orang-orang cerdik pandai semua pakat tiru. Sebab tu kita kalau masuk dalam majlis yang ada orang besar masuk, kita diminta berdiri. Budaya tu biasa, dan budaya tu ada dalam sunnah. Kan Nabi SAW duduk dalam majlis, tiba-tiba coy masuk Sayyidina Sa'id bin Mu'az ataupun Sa'id bin Ubadah, antara dua tu lah. Ni tokoh Ansar, tokoh orang Madinah. Bila masuk, Nabi sebut, qumu li sayyidikum, bakat bangun ni, hormat ketua kamu, bangun, hormat ketua kamu, bangun, berikan hormat pada ketua kamu hak masuk ni. Qumu li sayyidikum, bangun, hormat kepada ketua kamu. Kalaulah orang yang ada kedudukan pun kita perlu hormat, sekarang ni kita sedang sebut manusia yang paling tinggi kehormatan, takkanlah kita tak bangun. Hari ni tak payah bangun lah, saya pergi duduk cara-cara ni pakat bangun diri pula, dah lah. Maksud dia sebab tu kalau perasan bila orang baca maulid, orang baca apa, burdah,
Kadang-kadang kita tengok ada masa sampai satu tahap dia akan bangun ramai-ramai. Tu kena faham. Pasal mereka bangun tu hari ni kita kena faham. Mereka bangun tu, mereka pakat bangun tu pasal boleh jadi waktu tu sebut tentang nama Nabi SAW, terus pakat bangun. Tanda hormat. Kena tahu tu, tidak kita siapa tengah-tengah baca pakat bangun ramai-ramai. Hari ni kita tahu. Bangun tu ada sebab. No? Baik. Cuba. Banyak ni ulama-ulama kita sebut Allah. Al-Imam Halabi dalam sirah beliau, Sirah Halabi ni pun satu orang ulama, saya tak ingat beliau mazhab apa, tapi kitab sirah beliau sangat baik. Al-Imam Halabi dalam Sirah Halabi menyebutkan Imam Subki pada masanya membacakan sajak-sajak yang jiwanya memuji Nabi SAW. Imam Subki seorang ulama juga dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, suka baca syair-syair puji tentang Nabi SAW di hadapan para alim ulama dan orang-orang terkemuka. Panggil orang besar ramai-ramai, pakat bangun, dia baca syair. Baik. Dengar ni kita ambil lah. Al-Imam Abu Syamah ni 12 hari bulan nanti mai nak buat apa? Cetik sikit. Ingat ni 12 hari bulan ni nak mai ni nak buat apa? Yang ni kita buat. Al-Imam Abu Syamah menegaskan di antara bid'ah, maksudnya antara benda baru yang boleh kita buat, yang baik kita buat pada zaman kita ini adalah, dengar ni pada tanggal 12 Rabiul Awal nanti, antara amalan yang boleh dilakukan adalah dengan bersedekah. Satu, maknanya 12 hari bulan nanti ayah jumpa siapa-siapa sedekah, jadi orang yang pemurah. Macam kita sambut hari raya tu kan, hari raya kan budak-budak main beraya di rumah bagi RM1, kalau boleh kita pakat-pakat standby. Lepas ni jumpa siapa hari 12 Rabiul Awal ni bagi. Kalau ustaz nak bagi duit makan modal ustaz, beli coklat dah, gula-gula, beli gula-gula bulan poket, jumpa siapa bagi. Ayah-ayah ibu-ibu dulu pernah pergi Mekah, saya rasa beli minyak wangi banyak kan. Kat rumah tu ada stok minyak wangi belambak, tasbih belambak. Hak mana ada belambak tu 12 Rabiul Awal ni, jumpa siapa bagi ya. Tanda gimana? Kita nak bagi duit kita tak ada. Jangan tinggal ni. Ni ulama kita ajak buat benda tu. Satu. Yang kedua, berbuat baik. Kalau hari tu boleh tolong orang, tolong. 12 orang. Bukan lama dah hari Selasa ni kan. Boleh tolong orang, tolong. Dan juga yang ketiga, yang ni buat sekali dengan keluarga ni. Berdandan rapi dan menghiasi diri. Maksudnya hari tu penampilan bagi segak. Cukur, junggut, bagi trim bagi elok, misai trim bagi elok. Kalau boleh pakai baju hak lawa-lawa. Ibu-ibu yang ada di belakang, kalau ada baju cantik-cantik bawa keluar, pakai, hari tu pakai. Biar. Kan? Paling tidak orang lain kata buang tebiat tu Ustaz. Orang nak kata apa kata. Kita buat hari ni pasal apa? Pasal hari ni hari sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut birthday anak kita pun kita pakai segak. Kita sambut birthday anak kita pun kita boleh habis duit. Kita sambut birthday anak pun kita boleh luang masa. Tu birthday anak, birthday cucu. Ni manusia teragung, kita buat lebih kurang. Tak kena sangat. Ada soalan? Any question? Faham ke saya duduk cerita ni? Boleh kan? Jadi ajak anak-anak buah minyak rambut kat kepala cucu, tonyo bubuh bagi segak. Kalau dia tanya siapa hari ni nak kena pakai segak, hari ni maulid. Baik. Baik. Lagi sebab apa kita buat? Dalam kitab ni sebut sebagai tanda kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai tanda kita seronok. Semua perbuatan baik termasuk menyantuni anak-anak yatim. Antara benda yang boleh kita buat lagi, kalau ada keliling rumah kita tu anak yatim, pergi bagi dia gembira. Hari tu bagi dia gembira. Pasal anak yatim Ustaz? Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatiman. Baginda juga anak yatim. Jadi hari Maulid ni kalau boleh gembirakan anak yatim. Kalau ada lah. Ada tengok keliling kita lah, kita kan Covid baru ni. Bila pun Covid lah. Maksudkan Covid, anak-anak yatim banyak. Mak ayah meninggal dunia ni, anak yatim banyak. Boleh Baik.
Yang ni lagi ya. Al-Imam Ma'ruf Al-Khurqi, kan? Ma'ruf Al-Khurqi berkata, yang ni pandangan ada seorang ulama lain, yang ni saya tak kenal, minta maaf. Barang siapa menyediakan makanan untuk keperluan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa buat kenduri, mengajak orang banyak menghadirinya, panggil orang ramai mai duduk makan sekali, memeriahkannya, maksud dia meriahkan majlis tersebut, memasang lampu. Pasang lampu ni maksud ayat, saya rasa masjid Sungai Tiram boleh kot. Hari Maulid ni ataupun sebelah hari bulan malam tu, kalau boleh pasang lampu bagi nampak meriah, macam raya, macam malam raya. Pasang biar malam Maulid. Kan, tambah pula lokasi ni cukup cantik ni, lokasi orang pimai-pimai cukup cantik ni. Kalau rasa boleh gantung banner pun kat simpang 3 tu pun gantung bukan gantung apa. Sudahkah anda berselawat hari ni? Adakah anda sudah berselawat? Tambah jalan ni berkenjah orang lalu. Tak payah tulis banyak-banyak, tulis itu sudah. Sudahkah anda berselawat hari ni? Orang hak mana lalu baca-baca tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pahala jenuh kutik pun. Kan gaduh buat apa-apa, buat poster satu ya, banner kan, buat banner besar satu kan, gantung situ. Dulu kalau perasan Masjid Semilang, Masjid Milang buat, mereka punya jalan kan Seberang Jaya ke jalan sesak, buat tu ya, sudah anda berselawat hari ni? Adakah anda sudah berselawat hari ni? Siapa baca lalu orang akan selawat. Mereka bubuh poster banner tu memperingatkan saja. Habis tu nak kena buang, habis Maulid buang banner tu Ustaz, jangan buang, kekalkan. Abang peringat. Cantik. Jangan lupa pernah saya tak bawa kitab tu, minta maaf. Pernah dengar cerita, ada satu kisah seorang lelaki pergi dekat kubur. Bila dia lalu dekat kubur, dia lalu-lalu, dia cuma hadiahkan selawat sekali ya pada ahli kubur. Lalu-lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ya Allah, aku hadiahkan selawat ini, pahalanya aku hadiahkan kepada ahli kubur. Dan rupa-rupanya balik di rumah, tidur malam, bermimpi. Cerita mimpi ni bukan boleh buat ujah, tapi boleh ambil pengajaran. Buat ujah tak boleh, mesti kena buat macam ni dah. Bila balik di rumah, beliau bermimpi, rupanya orang-orang yang berada dalam kubur tu lebih kurang hampir 400 orang, semua mendapat manfaat daripada selawat satu yang dihadiahkan. Rupanya kelebihan selawat ni banyak, besar. Selawat sekali ya, hadiahkan kepada penghuni kubur, hampir 400 orang yang berada di situ, semua dapat kelebihan yang besar sekali ya. Cuba bayang kalau ayah pasang di situ, orang lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Agak-agak pahala orang yang gantung macam mana, pahala orang yang pasang macam mana, pahala orang yang cetak banner macam mana, pahala duit yang kita duk bubuh dalam tu, duit dalam tabung tu digunakan untuk buat. Saya pun dapat agak saham sikit. Tutup guru kita hak pesan pun dapat saham, pakat dapat saham belakang. Tolong. Peringat, peringat. Tapi kalau boleh lampu pasang. 12 hari bulan ni pasang, tambah lokasi cukup cantik ni pasang malam Maulid ya. Baik, lagi memakai pakaian baru. Tadi kita dah sebut, ni antara yang boleh dibuat lah. Memakai minyak wangi, kalau boleh hari tu pakai minyak wangi. Berdandan, rambut sikat bagi sega, buat habis lah. Ustaz, saya kerja 12 hari bulan ni bukan kerja, cuti. Jadi kalau boleh pakai segak-segak, dan berdandan, semata-mata untuk membesarkan kelahiran ataupun hari kelahiran baginda. Maka Allah akan memasukkan orang ini ke dalam kelompok orang-orang yang baik di hari akhirat. Allahu Akbar. InsyaAllah Al-Imam Suyuti, seterusnya sikit lagi, kita habis sikit 9.30, 9.40 kita berhenti ya. Dan ni ada satu cerita lagi saya sebut. Al-Imam Suyuti mengatakan, dengar ni Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab beliau Wasail fi Syarh Syama'il, waktu bahas kitab Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi, Imam Suyuti mengatakan, apabila diadakan maulid di sebuah rumah, masjid atau mana-mana tempat, bila dibuat program maulid bicara tentang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan mengawasi tempat tersebut sehingga upacara selesai. Akan dipelihara oleh para malaikat dan semua mereka akan mendapat rahmat
Yang ni saya rasa semua pernah dengar hadis tu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, mana-mana kaum kalau berhimpun dalam rumah Allah, baca kitab Allah, mempelajari sesama mereka, maksudnya belajar ilmu dan sebagainya, turun rahmat, turun kebaikan, turun ketenangan. Yang tu selalu kita dengar. Majlis maulid pun insya-Allah dapat perkara yang sama. Baik, selesai. Ada satu cerita sebagai penutup hari ni, kalau ada soalan boleh tanya lah. Cerita ni berlaku di Basrah zaman Harun Ar-Rasyid, ni khalifah Islam hak besar ni. Saya baca cerita, ingat ada satu kisah tersebut, seorang anak muda di kota Basrah pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada seorang budak, dia dipandang rendah oleh masyarakat kerana tingkah lakunya nakal dan jahat. Ada satu orang budak jenis nakal sikit ni, jenis suka kacau orang, jenis sarik dul ni kan. Zaman Harun Ar-Rasyid ni ada seorang budak, dia jenis panggil sarik dul. Senang. Akan tetapi bila tiba bulan Rabiul Awal, bila masuk je Rabiul Awal, bukan masuk 12 hari bulan, 1 Rabiul Awal masuk, dia membersihkan tubuh pakaiannya, dia pakai minyak wangi, dia berdandan rapi, dan dia buat kenuri, bahasa mudah lah, pesta kenuri ni, buat pesta, buat kenuri sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan setiap tahun. Dia tiap tahun dia buat. Orang kenal dia ni nakal, tapi bila mai time musim Maulid, dia berubah jadi bagus. Dia duk kira buat kenuri, jamu orang makan. Ketika dia meninggal dunia, tiba-tiba terdengar satu suara raib daripada langit menyatakan, hai penduduk Basrah, saksikanlah jenazah ini sebenarnya seorang wali daripada wali Allah Ta'ala. Dia mendapat kedudukan terhormat pada sisiku. Dan masing-masing masyarakat di Basrah waktu itu mendengar suara, ni seorang daripada kekasih Allah. Maka ramailah orang menghadiri upacara perkuburannya. Maksud dia waktu dia nak menguruskan jenazah tu, waktu jenazah nak diuruskan, orang ramai pakat turun pergi sembahyang jenazah dia. Pada malam hari, orang-orang yang datang menguruskan, menyembahyangkan jenazah ini, mereka bermimpi melihat dia berada dalam pakaian serba indah lagi mewah. Mereka bertanya kepadanya, dengan sebab apa kamu mendapat kedudukan yang sangat istimewa ini? Macam mana boleh dapat kedudukan special ini? Dia menjawab, kerana membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tu ya. Dan saya rasa cerita ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, tidak ada masalah, tapi kita boleh ambil pengajaran. Cerita kura-kura dengan arnak pun kita ambil pengajaran, tidak kan? Kura-kura dengan arnak cerita muhung, ustaz, mana boleh bercakap apa, tapi kita ambil pengajaran. Apa pengajaran pada cerita tersebut kita boleh ambil. Sama dengan cerita ni, boleh ambil pengajaran. Jadi kalau boleh, kita kalau macam perangai sarik dul ni kita semua ada, perangai sarik dul ni kita ada. Jadi apa salahnya kita ambil kesempatan bersempena dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita laksanakanlah sedikit sebanyak perkara yang menunjukkan kita mengasihi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. No, insya-Allah Allah Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Qul in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu mengasihi, mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, ikutlah baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Ta'ala mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi itulah sebuah sedikit berkaitan dengan perkongsian. Ulama-ulama kita memberikan pandangan banyak lagi kalau nak bicara. Imam Junaid Baghdadi bagi pandangan boleh, Imam Yafi' al-Yamani bagi pandangan boleh, Imam Sirius Saqati pun bagi. Ni semua ulama-ulama besar yang mengatakan boleh kita melaksanakan sambutan maulid. Jadi kalau lepas ni dengar ada orang kata tak boleh, dia mai kata bid'ah, kita hormat, itu pandangan kamu, tak apalah, kamu tak mau buat silakan, tapi kita ada pandangan kita sendiri, pandangan para ulama kita yang membenarkan, jadi kita follow yang tu. Jangan tak usah clear isu ni, apa tak mau buat, sudah kami nak buat. Ada soalan? Tak ada soalan obat ni, tak ada soalan cerita bab maulid. InsyaAllah nanti pertemuan akan datang baru kita sambung baca kitab kita tu, insyaAllah nah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, dah 9.30 dah. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupalah hak kita pesan tadi, hak ringkas-ringkas tadi, sedekah, kalau masjid buka lampu bagi cerah, pakai baju bagi segak, pakai minyak wangi, sila je.
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Adakah boleh berlaku macam tu? Kan? Baginda sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dan wafat pun mengikut riwayat 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Hari Isnin kan? Hari Isnin. Hari Isnin juga. Adakah kita pun macam tu ni? Wallahu alam. Bukan semua orang dapat macam tu. No? Tetapi kalau kita tengok ni akhlak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa hidup bersama dengan baginda. Sayyidina Abu Bakar pun minta, ya Allah, kalau boleh bagilah aku ni dimatikan pada hari Isnin sama dengan hari kematian kekasihku. Dapat tak? Sayyidina Abu Bakar, tak silap saya, wafat pada hari Selasa. Maknanya tak sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita pun ustaz kalau lahir hari Isnin mati pun hari Isnin? Dah. Wallahu alam. Kematian, kehidupan kematian ini Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Boleh jadi sama hari, boleh jadi tak sama hari. Boleh kan? Okey, masih soalan saya ambil. Ada soalan lain? Sila Haji. Macam mana sekali lagi? Okey. Maknanya sambutan maulid yang kita buat sekarang ni selawat, adakah sama macam hak dulu? Kan? Maksud dia dari sudut apa? Selawat. Adakah selawat yang kita sebut sekarang ni sama dengan selawat yang diamalkan oleh orang-orang soleh terdahulu Ustaz? Yang tu wallahu alam. Boleh jadi sama. Kadang kita duk baca selawat yang sama, yang warid ni maksud dia yang kalau kita tengok diriwayatkan oleh baginda, ataupun selawat yang ulama-ulama kita sebut, satu dunia sebut selawat tu. Boleh jadi selawat yang kita baca sekarang ni sama dengan selawat yang diamalkan oleh orang-orang dulu, dan boleh jadi selawat yang kita sebut sekarang ni mungkin sedikit berbeza daripada orang dulu. Sama ataupun berbeza tidak ada masalah, kedua-duanya memuji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak ada masalah. Jadi boleh. Kalau rasa ustaz masih je soalan sangat baik. Habis tu kita sekarang nak buat apa ni? Ni hari ni, esok, lusa ni kami nak buat apa banyak-banyak ustaz? Apa yang kami nak buat? Kalau tak tahu nak buat apa, hari ke-12 taklah nak sedekah, nak pakai minyak wangi, baju baru apa semua. Lah nak buat apa? Lah kalau cantik duduk saja-saja selawat. Tak pergi sambil berjalan balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli. Selawat bagi penuh lah. Cuma satu pesanan, baginda berpesan, la tusalli alayya salatal batra. Jangan selawat pada aku dengan selawat batra. Batra ni selawat putus berkat. Sebab tu yang ni kalau boleh kita elakkan sikit lah. Jangan berselawat kepada aku dengan selawat yang putus berkat. Bila sahabat tanya, ma salatul batra, selawat putus berkat ni selawat apa? Baginda mengatakan, antusalli alayya, kamu selawat pada aku, Allahumma salli ala Muhammad fataskutu. Kamu sebut Allahumma salli ala Muhammad, kamu berhenti dekat tu. Kamu berhenti dekat tu. Jangan selawat berhenti setakat tu. Habis tu nak sebut apa? Bal taqul, bahkan kamu sebutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tambah hujung wa ali. Kan kalau kita tengok dalam ejaan tu dia tulis wa ali tu alif lam, alif tu ada baris apa mat panjang, wa ali. Wa ali tu maksud dia ahli keluarga. Kerana fatadkhulu jami'il muslimin fi kalimatin ali, sebab semua orang Islam termasuk dalam perkataan ali tu. Bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tak kiralah mana pun tak apa, tapi ada ali tu. Rupanya kita selawat, kita minta kesejahteraan kepada baginda, kita minta kesejahteraan pada semua orang Islam, termasuk diri kita sendiri, pasal kita pun sebahagian pada orang Islam. Sebab tu jangan miss tu. Sebab tu kalau orang tanya nak selawat tu, nak selawat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dah baca bagi penuh, tu lagi cantik. Nak kalut pergi ke mana kan? Boleh kan? InsyaAllah nah. Ada soalan lain? Sila. Okey. Kita berselawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah patut kita berdiri ke ataupun patut kita dalam keadaan apa-apa saja? Kalau sepatutnya dalam apa saja keadaan boleh. Dalam apa saja keadaan boleh. Tapi kalau kata lebih baik kita berselawat pada baginda dalam keadaan kita beradab. Itu yang penting beradab. Ya, satu. Kemudian yang kata berdiri itu apa Ustaz? Bila berdiri itu ada ketikanya kalau kita rasa, tapi kalau kita tengah bawa kereta nak berdiri macam mana je kan? Kalau tengah berjalan berselawat, macam mana kita nak berhenti berdiri? Tengok suasana. Tapi kalau kata boleh selawat dalam keadaan berdiri memberi penghormatan, itu terpulang pada orang yang melakukannya lah. Kalau dia rasa boleh, silakan. Tapi kalau tak boleh, apa jua keadaan, time macam mana, bentuk macam mana, rupa macam mana pun boleh berselawat, tidak ada masalah. Nak berdiri boleh, tapi tengok masa kan? Tak tahu kena tengok suasana orang. Sekali kira nak berdiri saja, ada ketika dah. Ada ketika dah. Terima kasih soalan je, sangat baik. Boleh terjawab soalan tu? Kira bila macam mana pun boleh, tapi kalau nak berdiri tengok tempat, tengok masa, tengok suasana lah. Ya, itu yang terbaik lah. Yang tu cara kita hormat. Tapi kalau duduk di masjid bangun selawat cantik ya. Tapi kalau kita waktu tengah buat pekerjaan, tengah duk kerja apa-apa, nak berdiri payah. Tengok suasana lah. No, insya-Allah. Ada soalan lain? Tak ada soalan. Depa tanya bila nak berhenti je saya. Berhenti dah. Boleh no? Insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahanlah Allah Taala berikan kita kebaikan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas ni saya rasa tak ada aku yang goyah dah kot no. Kalau orang tanya maulid ni boleh buat ke, maulid boleh buat, hari ni kita dah dapat sikit, buat ya. Tak usah duk bicara dengan orang. InsyaAllah no. Jadi cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasunal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.